Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mastanna bi sunnati ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara perkara yang patut kita fokuskan, semoga kita mendapat anugerah Ramadan yang sangat istimewa ini, ialah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat dan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita maklumi, apabila kita melakukan amalan sunat ini, pahalanya macam kita melakukan amalan fardu. Dan amalan sunat ini dia sangat banyak. Cuma apabila kita melakukan sebaran amalan sunat dan amalan sunnah ini, yang sebaiknya bila kita melakukan, kita cuba dekatkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sangat bersungguh. Sebab tu di antara amalan sunat yang patut kita bersungguh, macam amalan apa dia? Amalan sunat-sunat rawatib. Amalan sunat-sunat rawatib. Dia amalan sunat rawatib ini, Nabi kalau bulan biasa, kalau bulan biasa, Nabi kadang-kadang Nabi bila ada miss sembahyang sunat rawatib, Nabi akan qada balik. Ini kalau bulan biasa. Sebab ada riwayat menyebut bila tamu negara datang sibuk berbincang dengan Nabi, kadang-kadang Nabi miss sembahyang sunat rawatib, tapi Nabi akan qada selepas itu. Ini kalau bulan biasa, tapi kalau bulan Ramadan, Nabi akan lebih bersungguh dan berganda lagi. Sebab tu kalau boleh kita cuba amalkan, kalau kita termiss sembahyang sunat rawatib dan sunat-sunat yang biasa kita buat, apa salahnya kita cuba qada, supaya kita mendapat anugerah ini, mendapat anugerah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara lagi ialah amalan-amalan yang disebut tadi, amalan sunnah. Amalan sunnah Nabi ini, supaya kita lebih dapat amalan yang sempurna, bila kita buat, kita dekatkan perasaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan itu sekecil-kecilnya pun. Macam kita bila kita nak makan, kita basuh tangan, betul. Maknanya Kementerian Kesihatan mengajar basuh tangan. Cuma kita sebagai umat Nabi, bila kita basuh tangan, kalau boleh kita dekatkan perasaan kita. Nabi yang ajar ni, Nabi yang suruh. InsyaAllah dia pahala berlainan. Dan semua amalan-amalan sunnah Nabi, kalau boleh, bila kita boleh lakukan, kita cuba amalkan sepenuhnya. Muslimin muslimat, macam mana sahabat Nabi? Mereka ada sahabat Nabi, kalau bulan biasa pun, kalau mereka termiss satu sunnah Nabi. Sebab tu diceritakan ada sahabat Nabi, mereka tersilap pakai selipar kaki kiri dulu. Tersilap saja. Sebab sunnah Nabi pakai selipar kanan dulu. Maka dia, ya Allah, sugulnya seolah macam dia telah melakukan satu dosa besar. Seolah-olahnya. Sehingga ada kisah menyebut, dia balik ke rumah, dia termenung macam telah melakukan perkara yang besar. Dan untuk menenangkan hati dia, dia beli 60 gantang syair, gandum. Maka diagihkan kepada orang miskin, 2 cupak, ni secupak dan seumpamanya. Bila ditanya, kenapa kamu buat begini? Dia kata, sebab nak menebus supaya kafarah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilanggarinya. Nampak tak sahabat? Nampak tak muslimin muslimat sekalian? Sebab tu kita bulan Ramadan, kalau boleh kita amalkan semua sunnah-sunnah ini, supaya kita dapat rahsia-rahsia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang saya nampak yang patut kita amalkan, dan kita amalkan juga, cuma kita perkemaskan saja, ialah apa dia? Sunnah ketika tidur, ataupun sunnah ketika hendak tidur. Sebab ada riwayat daripada Abu Daud, Rasulullah mengajarkan apabila nak tidur, bersihkan diri dengan pakaian yang bersih, seumpama nak pergi solat.
Tapi ini bersih-bersih kemas, pakaian bersih, nak ke mana? Hendak tidur. Baik. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita kan doa-doa sebelum tidur, surah-surah yang dibaca sebelum tidur macam surah Al-Mulk, apa lagi zikir-zikir, 3 dan seumpamanya. Dan ada riwayat Nabi mengajar satu lagi amalan yang patut kita bersungguh ialah bila kita dah nak tidur dalam keadaan kita mengiring sebelah kanan. Mengiring sebelah kanan, dia kalau ikut riwayat Nabi, maknanya tidur mengiring sebelah kanan, permulaan lena itu. Permulaan lena mengiring sebelah kanan. Okey, lepas lena dan mana kona apa-apa tak kisahlah kan. Itu dia. Cuma satu lagi yang sunnah Nabi yang Nabi ajar pada umat, tutuplah tidur dalam zikiran-zikiran. Tutuplah tidur dalam zikiran-zikiran. Contoh macam subhanallah, 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 subhanallah. Begitu. Sebenarnya Nabi ajar begini, soalan macam itulah maksima umat boleh ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi walaupun Nabi tidur, walaupun Nabi dah lena pun tidur, Nabi masih lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat maksimanya apa dia? Maksimanya itu saja. Maknanya kita zikir tertidur, maka dikira kita menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mereka bersungguh mengamalkan begini. Sebab itu kalau kita boleh mengamalkan perkara ini, ya Allah, kita dapat anugerah insya-Allah. Tambah-tambah lagi kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Allah, nikmat Allah yang Maha mengetahui. Baik. Di amalan-amalan sunat dan seumpama ini, rahsianya apa tuan-tuan? Rahsianya kita kena mujahadah. Kita kena apa? Mujahadah. Kalau bahasa Terengganu dipanggil apa? Dipanggil istilah bahasa Terengganu Tebang buat. Itu dia, ataupun bahasa Arab mujahadah. Kalau bahasa bakunya mana kita bersungguh-sungguh buat. Sebab itulah pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mengejut putrinya dan menantunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Pada waktu malam Nabi pergi kejut untuk tahajud. Nabi ketuk. Maka bangunlah Sayyidina Ali, bangunlah Fatimah radhiyallahu anhuma. Maka Nabi tanya dia, awak berdua tak tahajud ke? Nabi tanya. Maka Sayyidina Ali menjawab macam belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali kata, Rasulullah, kita kan dalam genggaman Allah, dalam takdir Allah. Kalau Allah sudah takdirkan kita bangun bermunajat, pasti Allah akan kejutkan kita. Maka Nabi bila dengar begitu, maka Nabi pun terus undur ke belakang. Allahu Rabbi, Nabi undur. Kata para ulama, sebenarnya Nabi nak mengajarkan satu konsep. Bila kita buat ibadat, kita buat taat, kita kena apa dia? Kena mujahadah. Kena bersungguh. Kalau contoh macam kalau kita nak bangun tahajud, contoh bersungguh macam mana? Bersungguh dengan tidur awal. Apalagi mungkin kunci jam loceng. Ataupun mungkin beritahu orang supaya kejutkan. Dan seumpamanya. Maknanya bersungguh. Nampak tak? Sebab tu dalam bulan puasa ni, bila nak buat taat, mungkin pada minggu-minggu pertama ni kita penat tahu, letih. Jadi mungkin suka termenung. Termenung tahu. Tapi Nabi mengajar konsep, kita kena mujahadah. Kita kena bersungguh-sungguh. Kita kena buat. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau kita buat, kita dapat. Sebab itulah penghayatan sama ada siang ataupun malam, dia penghayatan, dia kena begitu. Kita bersungguh, kita buat. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya nampak kesungguhannya. Sebab tu kadang-kadang Nabi di akhir hayat sebelum Nabi wafat, kadang-kadang Nabi diusung ke mana? Pergi ke masjid. Nampak tak? Kalau tidak mujahadah, mana mungkin boleh begini? Mana mungkin boleh begini? Sebab itulah kita kena muhasabah balik. Kalau kita nak mendapat anugerah Ramadan yang Allah kurniakan ini, kita kena apa dia? Kita kena bersungguh, kita kena mujahadah. Kalau bahasa Terengganu kita kena tebang buat. InsyaAllah kita akan dapat anugerah
daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sekian saja. Semoga Allah beri kebaikan kepada saya dan kepada tuan-tuan semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.